Okay, sekejap saya terdelete page untuk e-learn. Okay, so kalau awak tengok dekat e-learn, so saya ada share satu individual assignment. Okay, yang tu basically awak boleh proceed lah. Okay, so deadline dia sehingga 28. Sekejap, dia masih lagi loading. Okay, so semua boleh nampak ke saya share ni? Doktor tak ada share screen Tak kan? ada share, sekejap. Sekejap. Okay, sorry. Okay, boleh nampak kan? Tak boleh. Okay, so itulah, kalau kelas hybrid ni dia nak get used to agak take time sikit. Okay, so kalau tengok dekat e-learn, so saya dah upload individual assignment seperti mana yang awak tengok dekat kita punya lesson plan ataupun assessment tables kat sini. So quiz 1 kita dah settle dan midterm test so saya cuba untuk compile carry mark, okay, untuk midterm test, markah untuk midterm test dan juga quiz esok lah, sebelum esok. Okay, so saya akan masukkan dekat sini lah, so nanti awak akan tengok carry mark. Dan untuk midterm test, awak boleh check in case kalau ada yang saya tak tanda ataupun tak bagi markah ataupun dalam sistem dia auto correct, dia bagi jawapan yang salah untuk jawapan yang awak jawab betul tapi sistem bagi salah, so awak boleh maklum balik dekat saya. Okay, so midterm test dan quiz 1, so kita dah selesai sehingga sekarang. Dan assignment 1 ini, okay, so 5 marks, okay, sorry bukan 5 marks, 5% daripada carry mark awak. Ini nak kecil ke ni? Okay, so tak apalah. Okay, so individual assignment. So basically individual assignment just revision berkaitan dengan chapter 1 lah. Okay, so at least boleh buat revision balik, refresh apa yang kita dah belajar untuk chapter 1. Okay, so berkaitan dengan linear programming. Salah? Okay. Okay, so individual assignment, so awak boleh buatlah. So yang ni individu, so awak boleh hantar nanti melalui nanti saya akan compile, saya akan create satu Google Drive, so awak boleh masukkanlah jawapan nanti dekat situ. Boleh, ada 5 soalan, so basically just revision berkaitan dengan chapter 1. Okay, so assignment, individual assignment 1. Okay, so kita boleh proceed kepada lecture untuk hari ni lah. Okay. Stop sharing. Okay, so boleh nampak ke? Ya? Yeah? Oh, sekejap. Oh, so dekat sini awak hanya boleh tengok dekat sini kan? Besarkan. Oh, sekejap. Maximize. Oh, okay. Okay. Siapa yang baru datang tu?
Sorry? Zuhri. Oh, okay, ketua untuk group project kan? Okay. Untuk group project investment matematik. Okay, so kita dah bincang. Hari ni saya nak wrap up lah. So basically, ada beberapa perkara yang saya nak highlight untuk chapter 2 ini. Okay, so seperti mana yang semua sedia maklum, kita dah cover berkaitan dengan financial derivative ini. Okay, dan okay, sekejap. Okay, so kita dah buat exercise sehingga exercise 4.4. Dan saya ada highlight, mungkin kita perlu bincang lagi yang ni. Okay, so don't worry untuk chapter 2, kita tak akan cover keseluruhan dalam textbook inilah. Okay, seperti mana yang awak sedia maklum, chapter 1 linear programming. Okay, so chapter 2 just application of linear programming in asset pricing dan juga arbitrage. Okay, yang kita akan cover hanya beberapa yang saya akan highlight pada hari ini. Okay, yang pertamanya kita dah tengok definition bagi financial derivative. Okay, so yang tu kita dah tengok kan. So kita dah faham berkaitan dengan financial derivative dan secara khususnya kita fokus kepada option saja. Okay, so option is one of the financial derivative dan basically kita hanya fokus kepada European call and put options untuk silibus kita. Dan daripada situ kita dah tengok macam mana kita nak replicate underlying asset untuk kita determine price of call option dan juga put option. Okay, so by replication kita dapat tentukan price of put option dan juga call option. Okay, by binomial approach, one period binomial approach. Okay, so basically apa yang kita dah bincang sebelum ni, binomial setting kita just ada possible state ini. Okay, so omega. Okay, possible state ataupun future state. Untuk the previous discussion, kita just ada up state dan juga down state. Just two scenarios. Okay, so expression 4.1, kita generalizekan two scenarios tersebut kepada a number ataupun a set of potential scenarios. Okay, so given by omega 1 until omega m. Okay, so basically kita just consider finite set. Okay, so finite set of possible future states. Okay, so mungkin awak ada belajar dalam subjek probability sebelum ini. So omega just refer kepada state of nature. Okay, dalam konteks kita state of nature refer kepada future state in period T1. Okay, kita ada T0 ke T1. Okay, so sebelum ni kita just given current value S0 dan kita akan tentukan S1U dan juga S1D. Sorry, S0 dekat sini. Oh, sekejap. Okay, so ini just common sense. So kita ada S1U dan juga S1D refer kepada two states. Okay, so in this case, instead of these two states, kita ada a potential of many other state lah dekat sini. Okay, yang diwakilkan oleh omega ini. Okay, so ingat idea kita just generalize daripada two scenarios ataupun two states kepada a set of possible states. Dan okay, so SI dekat sini refer kepada securities. Okay, so for I equal to 0 until N. Okay, dan S1I omega ini kalau untuk two state, so S1I omega J, kalau two state, so kita ada
S1U dan juga S1D lah. Kan, yang mana yang ni diwakilkan oleh S0 times dengan U, S1, S0 times dengan D. Okay, so sekarang ni kita generalizekan dia. So I can be, okay, omega can be any states. Okay, so kita ada set of securities, SI. Okay, so denote the price of the security. Okay, so ini just general notation. So SI refer kepada securities. Okay, denote the price of security in state WJ at time 1. Okay, time 1 tadi. Okay, so also let S0 ini denote the current time. Okay, so S1 I omega. Okay, so S0 I. Okay, so ini refer kepada current. Okay, so current price. Dan ni refer kepada price, okay, at time 1. Kan, so far kita dah boleh generalizekan daripada 2 scenarios kepada many scenarios. And then daripada security SI I0 sampai N ini, so kita wakilkan, okay, so for SI, okay, so kita ada I0 until N. Okay, so special case kita wakilkan S0, okay, sebagai riskless securities. Okay, so for I equal to 0. So apa yang dimaksudkan dengan riskless security? So ini refer kepada, ingat balik kita punya combination of portfolio. Okay, combination of portfolio yang kita bincang sebelum ini. Ya? Yeah? Oh ya ke? Okay, so semua boleh nampak ke screen? Okay, so Lim Siugin online juga kan? So Lim boleh tengok. So mungkin ada internet connection problem. Okay, boleh Wash you. Okay. So basically yang ni kita dah bincang. Cuma saya just nak highlight lagi sekali supaya kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan riskless security tu. Okay, so kalau kita tengok balik sebelum chapter ini, sebelum subtopik ini kita bincang replication. So replication itu based on kita punya portfolio kan. Okay, so portfolio is formed by riskless security ataupun asset dan juga stock, betul tak? Ingat balik so portfolio, combination of portfolio. So portfolio tu just a combination of asset. Okay, so asset yang kita form dalam portfolio sebelum ini adalah merangkumi sama ada cash ataupun bond dan juga underlying asset, stock. Okay, so bond dan juga cash itu kita refer sebagai riskless security lah. Okay, so maksudnya from time 0 until time 1 dia melibatkan R. Okay, dia melibatkan interest rate dekat sini. Okay, so kita just assume cash dan juga bond adalah aset yang tidak berisiko. So maksudnya for time 0 kita ada 100. So untuk time 1 kita akan ada 1 plus R time dengan 100. Okay. Okay, itu merujuk kepada riskless security. So maksudnya dia tak ada ups and down lah untuk riskless security ni. Okay, so untuk S0 dia tak ada. Okay, so kita katakan dia sebagai riskless asset. Okay, so yang ni sama ada bond atau cash yang kita tengok sebelum ni.
Okay, so sebelum ini portfolio kita consists of a number of stock plus dengan B kan. So B ni refer kepada S0 lah dekat sini. So riskless asset, bond dan juga cash. So maksudnya bond dan juga cash ini dia tak ada ups and down. Maksudnya dia tak ada ups ataupun down. So dia just ada case untuk ups lah. Okay. So ups dia based on, katakanlah kita ada 100 tadi. Okay, so 1 plus R. Boleh kan? So times 0, kita ada 100. Then times 1, kita ada 100. 1 plus R. Okay, so itu ini maksudkan dengan riskless asset. Okay, so maksudnya daripada time 0 ke time T1, asset kita bertambah based on R. Okay, then kita boleh wakilkan dia. It is convenient to assume that S0 0 equal to 1. So maksudnya dekat sini kita assume sebagai 1. Okay, instead of 100. So for simplification lah. Okay, so yang ni yang saya highlight tadi. So untuk S0, okay, so S0 0. Okay, so riskless asset at time 0 equal to 1. Then S1, okay, so 0 ni refer kepada time 0. So 1 refer kepada time 1. So still dia punya superscript itu refer kepada riskless asset lah, seperti yang kita highlight tadi. So S, okay, superscript 0 refer kepada riskless asset. Okay, cash ataupun bond tadi. Kan dari segi notation. So daripada time 0 ke time 1. Okay, yang mana yang ni melibatkan 1 plus R. So dekat sini 1 plus R. Okay ke Munfir? Dan pelajar-pelajar yang dekat rumah boleh tengok kan? Boleh. Okay. So far kita just nak faham statement yang ada dekat sini. Okay, dari segi notation. Okay, dan daripada situ kita boleh tengok lah risk neutral probability measures ini. Okay, untuk sebelum ni kita just derive untuk 2 scenarios. Okay, upstate dan juga downstate. So yang ni kita just generalizekan kepada a number of possible states. Okay, dan okay, sebelum ni kita just ada PU dan juga PD untuk 2 state. Okay, so sekarang ni kita just generalize since kita ada a set of possible states. Okay, so probability refer kepada possible state lah. Okay, so J 1 until M. Okay, and for every security SI, I 0 until N. Okay, so ingat yang tadi S0 refer kepada riskless asset. So S1 sehingga Sn ini refer kepada risky asset, sama ada stock ataupun option. Okay, dan kita boleh form expression berikut. Okay, so for any asset I ataupun security, okay, so at time 0, okay, can be given as 1 over R times dengan weighted sum bagi probability dan juga okay, so price bagi securities at time 1. Okay, boleh kan? So yang ni kalau awak tengok balik dalam expression sebelum ini untuk 2 state, okay, so kita ada S0 just equal to 1 over R. Okay, so times PU
Okay, so time S1U plus dengan PD S1D. Kan, so yang ni kita just generalize, kita dapat expression sebagaimana berikut. Dan yang ni kita katakan sebagai expected value. Okay. Okay, so yang ni denote ES denote expected value of the random variable S under the probability distribution P1 until PM. So random variable sebab potential state itulah, future state. So kita tak tahu. Okay, so boleh faham kan daripada expression tadi. Okay, dan seterusnya kita boleh tengok kepada the next point ini, fundamental theorem of asset pricing. Okay, yang tadi ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay kan, so kita akan tengok nanti dia punya application. Okay, so 4.13 kita based on fundamental theorem of asset pricing. So yang ni kita just refer kepada theorem saja tanpa kita go detail sehingga proving. Okay, so kita tak consider proving, so kita just consider theorem. Theorem dekat sini refer kepada facts lah. Okay, so fakta. Okay, cuba tengok the fundamental theorem of asset pricing. Okay, so for finite omega. Okay, so kita tak perlu proof, kita tak consider proof. Okay, so kita just straightforward tengok kepada theorem 4.1. Okay, so untuk faham fundamental theorem of asset pricing ini, so kita boleh tengok kepada primal dan juga dual bagi linear programming problem. So expression 4.2 awak dah familiar lah. Okay, so kita nak minimize objective function C transpose X. Okay, so yang ni dalam konteks dalam compact form. Okay, so matrix A times dengan X equal to B dan X greater than or equal to 0. Okay, so primal 4.2 primal dan juga 4.3. Okay, so dual untuk linear programming problem. Okay, so in order to primal to have feasible solution, so dual mesti ada feasible solution juga. Okay, so ini awak boleh refer balik dalam chapter sebelum ini berkaitan dengan dual dan primal. Cuma kita punya assumption dekat sini adalah primal dan dual adalah feasible solution. Okay, so if primal feasible solution, automatically dual refer kepada automatic feasible solution as well. Okay, so they have optimal solution satisfying strict complementary that exists X star dan juga Y star optimal for the respective problem. Okay, so yang ni just okay, so C, so boleh tengok dekat sini. So X kita tahulah X refer kepada optimal solution untuk primal dan Y refer kepada optimal solution untuk dual. Okay. So C minus A transpose Y ni refer kepada, daripada sini awak boleh okay, boleh dapatkan lah, maksudnya transform A transpose Y ini kepada right hand side. So awak akan dapat C minus A transpose Y okay, greater than or equal to 0. Okay, so untuk part yang ni. Dan okay, so kita ada X star dan juga Y star. So syarat dia mesti greater than 0. Okay, so without looking at the proving, so kita just consider theorem 4.1 optimal apabila kedua-duanya optimal, primal dan dual. So itu saja yang awak perlu faham sekarang. Okay, so theorem 4.1. Dan theorem 4.2, seperti mana kita dah bincang sebelum ini, risk neutral probability exists if and only if there is no arbitrage. Okay, so maksudnya no advantage to one side.
Okay, so maksudnya dia no arbitrage seperti kita dah bincang sebelum inilah. So tak ada perbezaan harga untuk primal dan dual. Okay, sebab primal dan dual akan menghasilkan solution yang sama. Okay, so itu kita katakan sebagai no arbitrage. Boleh faham kan yang sebelum ni kita dah bincang. So kalau dia ada arbitrage, so primal akan hasilkan Z star. Okay, so dual akan hasilkan Y star. So kalau in case of ada arbitrage, if there exists arbitrage, then Z star not equal to Y star. Okay, dan kita katakan dia not optimal lah. Okay, so dalam kes kita ni, theorem 4.2, no arbitrage, then automatically Z star equal to Y star. Okay, dan kita katakan solution kita adalah optimal. Okay, so ideanya kita just nak katakan bahawa no arbitrage ni dia comparable, solution bagi primal dan juga solution bagi dual. Okay, ataupun saya dah highlight dekat sini, so no different in solution, dan kita conclude no arbitrage. Okay, so awak boleh imagine primal dan dual tu sebagai dua market yang berbeza. So market dekat Malaysia, market dekat Thailand. Okay, so kalau ada perbezaan harga, kalau ada arbitrage, so salah satu akan dapat profit secara automatik lah, kan? So maksudnya kita boleh beli dekat Malaysia, jual dekat Thailand dengan harga yang lebih mahal. So dia ada arbitrage dekat situ. Okay, so kita dah tengok untuk case yang optimal, untuk fair price. Okay, so kedua-dua market ni mesti comparable dia punya price. So maksudnya tak ada perbezaan harga dan tak ada arbitrage. Okay, so far kita just perlu faham theorem 4.1 dan juga theorem 4.2. So theorem 4.1 just direct. Okay, so direct idea berkaitan dengan Z star mesti equal to Y star. Okay, so meaning that we have feasible solution. Then 4.2, this feasible solution mesti equal dan kita katakan dia risk neutral probability dan no arbitrage. Okay, so kita tak boleh tengok kepada proof. Okay. Okay, so satu lagi yang kita perlu highlight adalah 4.3 ni. Okay, theorem 4.3. Okay, so cuba tengok. Theorem 4.3. Let K1 less than K2 less than Kn. Yang mana K tu refer kepada strike price. Okay, so saya just jump dekat theorem 4.3 ni tanpa kita go through expression yang atas itu. Okay. So theorem 4.3 kita let kita ada a set of strike price yang mana diberikan oleh K1 less than K2 less than Kn. Okay. So of European call option. Okay, written on the same underlying security. Okay, kalau stock lah. So kalau option. Okay, sekarang ini underlying security refer pada stock lah. Okay, with the same maturity date. Okay, so there are no arbitrage opportunities if and only if. Okay, no arbitrage opportunities if and only if the prices. Okay, so S not I satisfy the following condition. So ingat balik. So S not I refer kepada securities at time 0. Okay, so for I 0 until N. Okay, so I0 just riskless asset. So I1 until N refer kepada risky asset, stocks. Okay, so condition dia adalah okay, so prices bagi securities ini mesti greater than 0. Okay. Yang kedua, okay, so price for security I, okay, so greater than price for security I plus 1. Okay, so in order to satisfy yang ni lah.
So boleh refer kepada strike price K less than 2, okay, less than N. So kita katakan sebagai S naught I greater than S naught I plus 1. Okay, dan yang ketiga the function CK K equal to SI naught defined on the set of strike price. Okay, is a straight convex function. Okay, kita akan tengok theorem 4.3 ni. Okay, so just general daripada chapter ini kita just discuss berkaitan dengan theorem 4.1, 4.2 dan 4.3. Itu saja. Yang lain-lain awak boleh ignore lah. Okay, so untuk reflect theorem 4.3 ini, okay, so theorem 4.3 okay, so kita dah tengok example 4.4 yang mana theorem 4.3 just based on kita nak tunjukkan bahawa kesemua initial value yang kita dapat ini okay, defined on strike price ini adalah convex function. So convex function maksudnya dia feasible region lah, okay, ataupun dalam konteks kita, okay, so dia mesti dalam region yang diberikan ini. Okay, so kalau dia terkeluar daripada sini, katakanlah dekat sini, so exercise 4.4 kita tunjuk contoh yang mana tak memenuhi theorem 4.3. Yang mana kita tengok daripada figure 4.2 ini, so yang ni refer kepada okay, so feasible region, okay, ataupun kita katakan sebagai convex function. Okay, so daripada solution yang kita dapat daripada exercise 4.4, okay, untuk semua strike price yang diberikan, salah satunya adalah tak memenuhi convex set. Okay, so sepatutnya dia mesti lie dekat sini lah. Okay, tapi yang kita dapat, okay, so dia terkeluar daripada feasible region ini. Okay, so yang ni kita katakan dia violate, okay, convexity condition. Okay, so maksudnya dia violate theorem 4.3. Okay, so yang ni awak boleh refer kepada exercise 4.4 lah. Okay, so initial value, okay, so mesti positive value. Okay, so kita ada perbezaan harga S0 dan juga convex function. Okay, so boleh, so kita just cover 3 theorem itu. So jangan risaulah, so yang ni kita tak so yang ni awak perlu go through dalam subject optimization dan juga advanced topic of finance sebenarnya. Jadi theorem 4.1 atau 4.3 ni kita akan jadikan dia sebagai exercise. Okay, exercise untuk group project nanti. Okay, application. So maksudnya tak, so don't worry lah, so awak tak perlu risau theorem ni akan masuk dalam final exam ke. Okay. Okay, so just bear in mind apa yang kita bincang ni kita akan elaborate dalam group project. Okay, so cuba fahamkan balik exercise 4.4 dan juga theorem 4.3. Kemudian kita boleh tengok kepada exercise 4.10 ini. Okay, so ada siapa yang dah buat tak? Cuba buat exercise 4.10 ini. Anyone? Ada tak? Tak ada buat lagi? Okay, so yang ni just direct application daripada salah satu theorem yang kita bincangkan tadi lah. Okay, ataupun exercise 4.10 refer kepada expression yang general expression tadi.
Okay, so cuba perhatikan So saya nak refer kepada expression yang ni. Okay, so risk neutral probability measure untuk general, okay, so possible state. So daripada expression ini kita boleh relate dengan exercise 4.10 ini. Okay, so kita cuba buat dalam masa yang ada. Okay, so cuba tengok. So the problem is given as the following. Okay, so we have 20,000 to invest. Okay, so stock XYZ sells at $20 share today. Okay, European call option to buy 100 shares of stock XYZ at $15 exactly 6 months from today, sells for 1,000. Okay, so dan seterusnya awak boleh baca. So sekarang ni kita tengok kepada paragraf yang berikutnya. So consider 3 scenarios. Okay, so for the price of stock XYZ 6 months from today, so the price will be the same as today. Yang pertama. Okay, so XYZ sells at 20 per share today. Okay, so maksudnya kita ada S0 equal to 20. Okay, so possible state diberi dekat sini, kita ada 3 state. Okay, yang pertama, the price will be same as today. So maksudnya sama, 20. Okay, so the price will go up 40 or drop to $12. Okay, so your best estimate is that each of these scenarios is equally likely. Okay, so maksudnya kita ada 3 senario. So probability kita, okay, summation bagi probability I1 until N. Okay, so N sekarang ni 3. Okay, 3 state. So maksudnya probability upstate plus probability so I indifferent dekat sini plus dengan probability downstate. Kan, so jadi maksudnya 1/3 lah dekat sini equal to 1. So probability upstate 1/3, 1/3, 1/3. Kan, dan kita ada dekat sini stock XYZ 1/3 times dengan 20. Sebab apa 20? Sebab sekarang kita consider expected profit per unit investment. So maksudnya 20 ni refer kepada untuk upstate. Oh, so yang ni tadi silap Upstate 40, indifferent 20 dan downstate 12. So kalau profit, so maksudnya okay, so 40 dekat sini 40 times 20. Okay, 20 times 20 minus 20 dan 20 minus 12. So kita akan dapat dekat sini 20, 0 dan juga 8 kan. Sebab expected profit. So expected profit maksudnya okay, so expected price at time S1. Okay, so tolak dengan price. Okay, so per share today. Boleh kan? So kita akan dapat first expression adalah stock XYZ equal to 4. Boleh tak? Yang tu boleh faham kan? Okay, so awak kena tengok expected profit tu. So maksudnya expected profit cost. Okay, so tolak dengan
Okay, maksudnya harga beli tolak dengan harga jual. Okay. So, saya ulang lagi sekali. So, dekat sini, kita nak expected profit. Okay, so expected profit. So, maksudnya XYZ stocks sell at $20 per share today. Okay. Kemudian kita ada 3 states. Okay. So, upstate, indifferent dan juga downstate. Okay. So, in case of kita beli pada hari ini, 20. So, maksudnya minus 20. Okay. Kita tengok cash flow kan. Cash flow minus 20. So, maksudnya kita keluarkan RM20. Okay. So, pada times T1. So, kita beli. Okay. So, 40. Dan kita akan dapat 20 dekat sini. Refer kepada yang ni lah. Okay, dan seterusnya. So, awak akan dapat 20, 0 dan juga 8. Okay, refer kepada okay, so summation untuk 3 states under probability 1/3. Okay, so kita akan dapat 4 dekat sini. Okay, so kalau awak baca lagi statement yang seterusnya, yang stock tu dah kita dah settle. So, sekarang ni untuk option. Okay, European call option to buy 100 shares of XYZ stock at 15 exactly 6 months from today and sell, okay, sells for 1,000. Okay, so macam mana kita boleh dapat? Yang tadi kita dah tengok yang ni. Okay, so macam mana kita boleh dapat call option? So 1/3 lah kan. So ingat balik yang saya highlight tadi. So yang ni refer kepada bond ataupun cash, refer kepada riskless asset. Okay, so as not kan, untuk bond. Untuk stock, risky asset. So as not 1. Okay, call option as not 2. Katakanlah macam tu. Okay, so tadi kita kata riskless asset. So dia tak melibatkan upstate, downstate ataupun indifferent lah. So maksudnya dia just as not 0 kepada S10 kan. So just melibatkan 1 plus R sahaja. So dia tak ada upstate, downstate. So dekat sini dia consider sebagai, okay, so kalau awak baca, so kita just nak jot down all the information. Okay, so kita tengok bond dululah. Okay, so bond okay, so kita tengok bond. In addition, 6 month riskless 0 coupon bond with 100 face value sells for 90. Okay, so kenapa kita dapat 10 dekat sini? So apa? Okay, yang pertamanya tadi R ini riskless dan 0 coupon. So coupon tu kita tahu kan interest. So maksudnya interest 0. So maksudnya dekat sini 1 lah kan. Okay, sekarang ni face value 100. Sini pun 100 jugalah. Okay, so maksudnya kita buy bond yang face value bernilai okay, 100 dengan hanya RM90. Okay, so bond tu dia punya nilai adalah 100 tapi kita boleh beli dengan harga 90. Okay, jadi profit yang kita dapat daripada buy bond itu maksudnya 100 tolak dengan 90 lah. Kita akan dapat 10, betul tak? Kan? So, ini awak boleh faham kan? Maksudnya 0 coupon tu maksudnya interest 0 coupon
R equal to 0. Okay, so maksudnya S0 kita akan dapat 100. Okay, tolak dengan 90 tadi. Okay, so kita dah selesai bond dan juga stock XYZ. Okay, so ingat bond tadi kita tak ada up state, indifferent ataupun down state. So dia just melibatkan riskless asset. Oh, kelas kan? Okay. Seminit lagi? Siap. Okay. So nanti awak boleh tengok seterusnya untuk call option. So macam mana kita boleh form the following expression. Okay, so ini just 1000 cost dia. Okay. Dan nilaiannya adalah 1500. Okay. Dan seterusnya 500 ni datang daripada mana? Okay, so idenya daripada yang kita bincang tadi, bond, stock dan juga call option. So kita dapat form dia punya objective function. Okay, so daripada maklumat tu juga kita boleh form kita punya constraint. Okay, dan cuba solve guna solver untuk dapatkan solution yang ni. Okay, so kita akan bincang esok. Boleh kan? Okay. Okay, so thank you everyone. So kita bincang esok Okay, yang dekat rumah thank you semua. Thank you, Doctor. Okay, thank you. Thank you, Doctor.